Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Video ini kita akan bincangkan satu set soalan kertas trial Negeri Selangor 2021 AdMaths kertas 1. By the way, nama cikgu Farid. Kalau you nak hubungi cikgu, you boleh pergi kepada link website klik.vip/cikgu Farid ya. Pergi ke website sana, you boleh hubungi cikgu melalui WhatsApp ataupun you boleh pergi cikgu pergi masuk WhatsApp group dan sebagainya lah ya untuk hubungi cikgu. Okey. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita bincangkan terus dengan kita punya kertas pada petang ni. Kertas 1 dalam AdMaths diberi peruntukan masa selama 2 jam. Okey, yang mana you kena jawab semua 14 soalan daripada 15 soalan diberi ya. Section A ada 12 soalan wajib, section B you pilih 2 soalan saja dan jumlah markah keseluruhan 80 markah. Okey, so kita akan bincangkan ke semua soalan yang ada dekat sini termasuk section B ketiga-tiga kita akan jawab insya-Allah. Tanpa lengahkan masa lagi guys, jom kita bincangkan soalan pertama. Baik, dah ready guys? Set, go. Alright. Soalan pertama guys, dia bermain dengan kita punya fungsi ya. Yang mana gx kita 2x tolak 5, 3x tolak p, yang mana x tak boleh sama dengan q. Ungkapkan p dalam sebutan q dan seterusnya carikan kita punya inverse function g lah ya dalam sebutan p. Baik, kalau kita perhatikan p dengan q ni, dia boleh dihubungkan dengan kita punya denominator dengan juga constraint kita. Okay. Baik. Limitation dia x boleh jadi sama dengan apa-apa kecuali q. Okey, idea dia mudah aja. Kalau dalam pecahan a boleh jadi apa-apa nilai, tak ada syarat dia. Boleh jadi kosong dan sebagainya. Tetapi b boleh jadi apa-apa nilai kecuali apa? Kecuali kosong. Bukan maksud b tu hanya x tu tak boleh sama dengan kosong. Ya. Maksudnya kalau ada x tambah 1, you bukan kata x tak boleh sama dengan kosong, x tak boleh sama dengan negatif 1. Kenapa ya? Sebab kalau kita gantikan negatif 1 tambah 1 baru keseluruhan tu akan sama dengan kosong, jadi akan menjadi math error. Idea dia mudah aja. Ambil kalkulator test, 5 bahagi kosong, math error. 7 bahagi kosong, ambil kalkulator sekarang. Bahagi, you akan dapat math error ataupun undefined, tidak tertakrif. Jadi idea kat situ kita nampak, nak ungkapkan P dengan Q ni dihubungkan, cikgu boleh nampak, kita akan pastikan denominator ni tak boleh sama dengan kosong. Sifar. Pindahkan selain daripada x, P per 3, betul? Dan yang dia bagi dekat situ adalah x pula tak boleh sama dengan Q. Yang kita dapat, x tak boleh sama dengan P per 3. Bukankah nilai ini adalah nilai yang sepatutnya sama? Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan kata P per 3 ni sama dengan Q. Maka kalau kita pindahkan, kita akan dapat P sama dengan 3Q. Maka inilah hubungan pertama yang kita perlu cari di antara P dengan kita punya Q. Gitu. Boleh ya? Cikgu harap membantu dekat situ. Alright, so part yang kedua, soalan minta untuk kita carikan inverse bagi G. Apakah inverse bagi G? Baik, cikgu salin dahulu kita punya G kita. Siapa masih ingat lagi bagaimana cara untuk kita dapatkan inverse function? Siapa yang dah belajar, pernah belajar, lupa, kita akan buat revision. Siapa yang langsung terlupa ataupun langsung tak tahu step by step ni, okey, follow cikgu punya video. Okey, yang mana dah tahu, you just skip, you stop sekejap, and then you buat dulu dan you akan skip untuk dapatkan jawapan. Sama tak compare dengan cikgu punya jawapan. Baik. Apakah step pertama untuk dapatkan inverse function? Biasanya kita akan letkan y sama dengan 2x tolak 5 bahagi dengan 3x tolak p. Baik, kalau you perhatikan dekat sini, kita ada y dalam sebutan x. Cikgu ulang semula, y dalam sebutan x. Tugas kita untuk dapat inverse, kita akan susun balik. Kita akan rearrange balik supaya x yang sombong. Sekarang siapa yang sombong? Y yang sombong. So, kita akan susun balik supaya x yang sombong. Maka cikgu akan pindahkan 3x tolak p itu sebelah kiri. Tinggal 2x tolak 5. Kembangkan. Okey. Since kita dah ada kita punya susunan cantik, nak sombongkan siapa tadi? Nak sombongkan x, maka kumpulkan x semua sebelah kiri. Alright. Dan kita dah ada x semua sebelah kiri, kita faktorkan x keluar. Alright, cantik. Dan asalnya kurungan tu darab pindahkan sebelah kanan, tinggalkan x seorang-seorang, maka kita dapatlah py tolak 5, kita akan dapat bahagi dengan 3y tolak 2. Maka inilah kita punya inverse function kita. Dan inverse function ni kan g kan, kalau inverse function g negatif 1x, so kita akan dapat apa ni? Gantikan x lah, y tu gantikan dengan x, px tolak 5, kita bahagikan dengan 3x tolak 2. Maka inilah inverse function kita. Baik, kalau nak cantik lagi, kita akan susun dan kita letakkan syarat dia, x boleh jadi apa-apa nilai, kecuali apa? Kecuali 2 per 3. Macam mana cikgu tahu? Cikgu dah terangkan tadi kan? Kalau you ikut video cikgu yang di awal-awal tadi, you akan nampak macam mana cikgu carikan kita punya constraint dekat situ.
So dia tak boleh sama dengan kosong. So pindahkan selain daripada X. So you dapat X tak boleh sama dengan 2/3. Okey. Cantik lah. So kita dah dapat dah inverse function kita. Dah selesai dah untuk soalan part yang pertama. Okey. Okey, A1 dah selesai. Baik, untuk A2 pula. Soalan minta cari apa? Soalan untuk A2, dia minta untuk kita carikan. Okey, dia bagi kita G kuasa dengan N tolak 1. Adakah G inverse? Tak sure lagi. Adakah G kuasa 2? Adakah G kuasa 3? GGX, GGX, GGGGX. Okey. Tak pasti. Tapi dia bagi satu function tersebut bersamaan dengan Px tolak 5 yang mana X tak boleh sama dengan K. Tentukan nilai N. Find the value, determine the value of N by comparing with the G inverse. Oh, okey. So kita dapat G inverse ni. Untuk part 2 ni, cikgu perlu comparekan dengan G kuasa N tolak 1 yang dia bagi. Boleh ya? G kuasa tolak N. Yang dia bagi tu, kalau you perhatikan, Px tolak 5 bahagi 3x tolak 2. Dia sebenarnya sama dengan kita punya inverse function sebiji ni. Dengan yang kita dah tulis ni. Betul tak? Sebiji. Jadi, kalau nak cari nilai N, as simple as compare the power. Boleh kata power tu? Tu inverse kan? Tapi cikgu nak kata power boleh tak? Pulanglah kan? Pemahaman kita. Maka N tolak 1 ni adalah sama dengan negatif 1. Boleh cari N? Ini simple matematik . Pindahkan selain daripada N. Maka 1 tolak dengan 1, you akan dapat sifar. Maka N sama dengan sifar. Boleh? Baik, apakah nilai K? Dan kalau you perhatikan, yang dia bagi constraint tadi tu, X tak boleh sama dengan K. Nampak? X kan tak boleh sama dengan K. Maka nilai ini kan nilai yang kita dah cari tadi. Oh, alright lah. So, kita katakan bahawa K ini adalah bersamaan dengan 2/3. Sebab kita compare dah tadi. Awal-awal cikgu dah cari untuk you. Okey. Selesai. Okey, part yang ketiga. Untuk part B. Part B. Untuk part B, dia kata apa? Habis dah kan? N dengan K dah selesai. Apakah syarat? What is the condition on P so that G inverse and normal G is equal? Oh, dia kata G biasa dengan G inverse nak equal lah guys. Apa dia kata ni? Dia kata G biasa dan juga okey, boleh nampak G inverse adalah sama. Okey, kalau cikgu ambil G biasa, mana G biasa? Ni kan G biasa? Ni G biasa kita. Cikgu letak kat bawah dia ya. G biasa kita kat sini. Okey, G inverse, mana G inverse? Ni G inverse. G inverse ni kan? Okey, cikgu bawakan ke sana juga. Ni G inverse. Dia kata equal lah guys. Dia kata equal. So kalau equal, G biasa nak samakan dengan G inverse, maksudnya G biasa dengan cikgu ulang balik semula. G biasa dengan G biasa dengan G inverse nak sama, maksudnya apa? Maksudnya nilai dia masih sama. Kalau Gx sama dengan G inverse, kalau sini 2, sini 2. Sini 10x, sini 10x. Kalau sini 10x tolak 1, sini 10x tolak 1. Dan kalau kita perhatikan pun, nampak tak? Nilai-nilai ini tolak pun sama. Tolak dia sama. Okey, 3x kat sini pun sama. Maka apa conclusion yang kita boleh buat untuk nilai P kat belakang ni? Kita akan katakan bahawa nilai P kita mesti sama dengan 2. Selesailah. Kan? Dan kalau kita compare kat sini pun, 2 ni pun kan sama dengan P juga. Maka P memang kena jadi 2. Baru dia boleh jadi equal function. Inverse biasa dengan G biasa akan sama sekiranya function kedua-duanya sama. Macam cikgu sebutkan, 10x ini mesti 10x juga. Selesai part yang pertama. Okey? Baik guys, soalan pertama kita dah selesai. Masih okey lagi? Jom kita teruskan kepada part yang kedua. Okey, untuk part yang kedua, soalan yang kedua ya. Soalan yang kedua, kalau you perhatikan, dia bermain dengan quadratic inequalities, iaitu ketaksamaan kuadratik. Tengok gambar baik, ketaksamaan kuadratik. Boleh ya? Ketaksamaan kuadratik. Cuma beza sikit soalan ni dengan soalan-soalan yang biasa kita buat. Biasanya kita selesaikan satu sahaja quadratic inequalities. Tetapi kali ini dia bagi kedua-dua. Dan dia, kamu tengok sini, kuadratik dia adalah kuadratik yang sama, tetapi mempunyai range yang berbeza. Okey. Jadi, okey, tak apa, jangan takut. Kita akan buat satu persatu dulu. Cikgu mulakan dengan yang range yang pertama dulu. Dan bila cikgu pindahkan 5, cikgu baca terbalik. Simbol pun perlu terbalik. Bawakan kita punya 5 ke kiri. Jadi 4 tolak 5 akan jadi negatif 1. Lebih besar daripada sifar. Buat pemfaktoran macam biasa. Boleh pakai kalkulator ABC tu. 1 nak dapatkan X mesti sini positif, sini negatif. Okey, samakan kita punya sama dengan kosong dulu. Factorization yang pertama, first bracket tu.
you akan dapat 1 over 2. Nak dapatkan roots dia ya. X tambah 1 sama dengan 0. So X sama dengan negatif 1. Baik, tujuan kita nak dapatkan roots tu bukan jawapan kita. Tetapi kita nakkan range kita, kita mesti tahu apakah intersection of X axis. Dan kenapa ya? Kenapa kita punya kita perlu dapatkan roots? Sebab kita nak dapatkan kita punya nilai yang berada pada intersection of X axis tadi. Cikgu sebutkan tadi kan? Right? So, dan kenapa kita punya graf kita adalah positif? Senyum. Sebab berpandukan graf kita punya equation ataupun kita punya quadratic expression yang ada kat situ, quadratic function yang kita ada kat situ, dia adalah 2x kuasa 2 iaitu positif. Lorekan kita di atas ke di bawah? Since kita punya lorekan kita ni lebih besar daripada kosong, function kita, inequality kita lebih besar daripada kosong, maka kita kena lakarkan ataupun lorekkan di bahagian atas dan memandangkan dia mempunyai kaki yang terpisah, maka kita perlu lorekkan kiri dan kiri dengan kanan. Dan jawapan untuk inequalities yang pertama, x kurang daripada negatif 1 or x more than half. Dan kenapa cikgu tak ada sama dengan untuk kurang tu? Sebab nampak kurang ni tak ada sama dengan kan? Sebab kita follow dengan kita punya senarai senarai inequalities yang asal. Tengok kat sini kan, perhati kat sini lebih besar sahaja, maka ini kurang, ini pun kurang. Okey. Alright, so next kita akan buat step yang sama juga untuk kita punya inequalities yang kedua ni. Nampak? Soalan bagi inequalities yang kedua. Okey, cikgu salin balik semula. Okey, function yang sama ni. Cuma kali ini bukan tolak 5, tetapi sekarang ni kita nak tolak 10. Jadi kita dapat 4 tolak 10 dapat negatif 6. Okey, buat pemfaktoran seperti biasa gunakan kalkulator. Okey, so ia dapat x kat sini mesti 63. Sini 661 tak boleh, mesti 32 lah. Sini mesti 3, sini 2, 4 dengan 3 boleh. So ini mesti dapat positif 4x, ini mesti tolak 3x. Okey ngam. So kita sekali lagi kita akan dapatkan roots dia, punca dia. So x akan sama dengan 3/2. Satu lagi adalah x sama dengan negatif 2. Okey. So bila dah dapat, sekali lagi kita akan lukirkan, sketchkan dia, lakarkan dia. Dan kalau perhatikan dia masih graf dia adalah graf positif sebab dia masih positif kat situ. So kita punya domain kita boleh letakkan domain kita, kita punya julat kita, kita boleh letakkan julat kita, iaitu negatif mesti sebelah kiri lah. So sini negatif 2, sini adalah 3/2. Baik, nak lorek di atas ke ataupun nak lorek di bawah? Since kali ini adalah kita punya simbol adalah kurang atau sama dengan kosong, sifar, maka kita perlu lorekkan di bawah ni. Begitu. Dan jawapan akhir kita mesti digabungkan, x di tengah-tengah, negatif 2, dan cikgu mesti ada tanda sama dengan. Kenapa mesti ada tanda sama dengan tu? Kenapa kena ada tanda sama dengan? Sebab dia follow dengan kita punya inequalities yang asal. Sebab dia kurang atau sama dengan, maka jawapan ini pun mesti ada kurang atau sama dengan, kat situ. Boleh? Okey, seterusnya, since kita dah ada dua range untuk x, yang mana satu jawapan kita nak pakai dengan pakai? Okey, untuk tujuan ini kita lebih sesuai untuk gunakan number line lah. Cikgu akan letakkan semua function-function kita. Kita ada negatif 1, 1/2, 2 dengan 3/2. Sorry, yang ni negatif 2 tadi kan? Okey, yang ni negatif 2 Cikgu tertinggal negatif. Right. So, apa yang kita akan berlaku? Kita akan masukkan negatif 2 dulu. Okey, ikut kita punya ascending order lah. Ada negatif 1. Lepas tu kita ada 1/2. Ikut ascending order, turutan naik. 1/2. Satu lagi adalah 3/2. Baik. Bila kita dapat macam ni, apa kita nak buat? Okey, kita ambil kita punya syarat yang pertama dulu. Okey, apa syarat pertama? X kurang daripada negatif 1. So, negatif 1 dekat sini kan? Okey, kenapa tanda cikgu bulat kosong je tak penuh? Sebab dia tak ada sama dengan. Nampak? Dia tak ada sama dengan. Okey, yang ini pun sama. X lebih besar daripada 1/2. Tak ada sama dengan kan? Maka dia macam tu je. Okey, yang ini pula dia kata, yang ini pula syarat yang kedua. Untuk yang kita punya range yang kedua pula, X lebih besar atau sama dengan 2. Atau sama dengan 2. Maka kat sinilah. Sehingga 3/2, nampak? Sehingga 3/2 pun bulat penuh juga. Di manakah solution kita? Solution kita berada di antara mereka itu. Yang kita ambil clash tu. Yang ni sampai ke sinilah. Nampak tak? Yang dia clash tu. Yang dia bertindih. Yang dia overlap tu. Jadi apakah jawapan akhir kita? Jawapan akhir untuk part yang pertama dekat sini akan jadi X di tengah-tengah lebih besar atau sama dengan negatif 2. Ini kurang daripada negatif 1. Atau yang ni pun di tengah-tengah, X lebih besar daripada 1/2 kurang atau sama dengan 3/2. Kenapa yang ini ada sama dengan, ini tak ada sama dengan? Kita berpandukan gambar rajak, ini bulat kosong. Ya, tak termasuk. Yang ni termasuk. Maka untuk 3/2 mesti termasuk, untuk 1/2 tak termasuk. Begitu juga yang depan ni, yang ni tak termasuk, maka yang ini adalah termasuk juga.
Okay, so far so good. Alright, kalau okay, kita akan teruskan kepada soalan yang ketiga. Baik, soalan ketiga ini berkaitan dengan kita punya topik ataupun chapter 4 in form 4, which is indices set dengan logarithm. Ya, index set dengan logaritma. Baik, dia minta untuk kita carikan nilai P dan Q bagi persamaan ini. Macam mana nak cari Macam mana nak cari Okey, so kalau cikgu nampak, okey, cikgu salin dulu ya. Okey, soalan ini kalau kita nak kembangkan ada sedikit masalah. Okey, apa masalah dia kalau you nak kembangkan? Dia boleh juga, tapi you kena darabkan untuk dapatkan kita punya set 8 lah. Okey, untuk soalan ni cikgu rasa lebih prefer untuk bawakan kurungan ni akan jadi bahagi. Sebab kita nampak sini set 2 dengan set 2. Kalau you kembang pun nanti you akan ada set 2 saja, you nak compare dengan set 8 tak boleh. Cikgu, saya nak kembangkan boleh tak cikgu? Saya nak kembangkan tapi nanti kan ada set 2 dekat sini. Nanti yang set 8 ni boleh pecah jadi 4 darab 2. Lepas tu pecahkan lagi, sini akan jadi 2 set 2. Boleh juga, tak ada masalah pun. Itu adalah idea yang pertama. Boleh, you boleh cuba. Kalau nak cuba, boleh cuba. Ya, you comparekan jawapan akhir kita nanti. Dan apa kata kalau kita pindahkan kita punya 5 tolak set 8, kita pindahkan set 2 tolak 1 tu ke bawah. Set 2 tolak 1 ke bawah. Okey, nanti kita akan nak comparekan sebelah kiri ni lah. Okey, baik. Yang sebelah kanan ni nak buat apa ni? So kita nampak dekat sini yang set 2 tolak 1 tu kita boleh darab dengan suatu conjugate. Conjugate. Apakah conjugate yang sesuai? Kalau dia set 2 tolak 1, maka dekat sini adalah set 2 tambah 1. Dia berlawanan. Okey, dekat sini pun akan jadi set 2 tambah 1. Okey, mari kita darab satu persatu. Yang ini akan jadi macam kurungan lah. Ini pun ada kurungan, ini ada kurungan, ini ada kurungan. So 5 darab set 2 akan jadi 5 set 2. 5 darab 1 jadi tambah 5. Tolak dengan set 8 darab set 2. Tolak dengan set 8 darab 1 dapat set 8. Okey, so kita bahagikan dengan yang ini. Kalau you tahu ya, you dah biasa selesaikan, dia akan jadi macam seolah-olah apa? You akan jadi seolah-olah kita punya yang A tolak B, A tambah B tu. Ya, A tolak B dengan A tambah B. Right, sekejap ya. A tolak B, A tambah B. Sekejap. Cuba nak kena naikkan gambar sikit. Alright, okay. So, set 2 darab dengan set 2 tu dia akan jadi 2 sahaja. Negatif 1 dia akan jadi kita punya negatif 1 sahajalah. 2 tolak 1 lah. Boleh selesai terus ni. 5, okay. 5 set 2 dengan set 8 tu, okay, cikgu nampak boleh selesaikan sesuatu. Tapi why not untuk kita, okay, apa yang kita boleh buat dulu ya. Okay, set 8, okay, cikgu buat 5 set 2 dulu. Tambah dengan 5. Okay, yang ini cikgu pecahkan, yang ni cikgu pecahkan, ingat kita cikgu kata apa? Set 8 tu boleh pecah kepada set 4 darab 2. Betul? Kemudian kita ada set 2 kat sini. Ini pun sama, set 4 darab 2. Okey, lepas tu yang per 1 ni cikgu tak perlu tulis. Buat 5 set 2 dekat sini, tambah 5. Yang ni boleh selesaikan sesuatu ni. Yang ni you boleh selesaikan akan dapat punca kuasa 4 dapat 2, set 2 set 2. Tolak dengan yang ni aku dapat sama juga. Punca kuasa 4 sama dengan 2, punca kuasa 2 dia akan jadi set 2 lah. Okey, since yang ini you nampak tak? You boleh selesaikan ni. Cikgu nampak kita boleh selesaikan ni. 5 set 2. Okay, cikgu buat 2 set 2. Cikgu pindahkan ini ke depan dulu ya. Yang ini cikgu pindahkan seterusnya. Okay, tambah 5. Tolak. Okay, set 2 darab set 2 dia jadi apa? Dia suruh pun jadi set 2 kuasa 2 kan. Set 2 darab set 2 jadi set 2 kuasa 2. So, dia tinggal 2 sajalah. So, 2 darab dengan 2, dapat 4 kat situ. So, dia akan jadi 5 tolak. Okay, since yang ini like terms, sebutan yang sama iaitu set yang sama, maka 5 dengan 2 tu boleh tolak. Jadi 3 set 2. Tambahkan dengan 1. Jadi kita dah boleh compare. So, P tambah Q set 2. Maka apakah nilai P kita? Depan set 2 ni kan. Ini kan depan set 2 kan. Maksudnya nilai Q kita sama dengan 3. Apakah nilai P? P kita comparekan yang tanpa set 2 tadi, iaitu P sama dengan 1. Maka ini jawapan akhir kita, iaitu P sama dengan kita punya 1. Yang Q kita adalah sama dengan kita punya 3. Okay, so far so good. Right, so baru kita selesaikan part bahagian A. Kalau ada masalah, tak faham ataupun you faham sampai video setakat ni,
minta tolong komenkan di ruangan chatting dekat bawah bahagian komen, katalah faham ataupun you kalau you tak faham di bahagian mana you perlu cikgu penjelasan, insya-Allah cikgu akan reply komen you di bahagian bawah. Okey. Okey, kita teruskan bahagian B pula. Untuk bahagian B, nampak ni. Dia nak minta cari nilai P. Dan kalau kita perhatikan, dia nak dengan log. Yang log ni pula, dia punya base tak sama. Jadi idea dia, kita kena samakan base dia. Okey. So, apa yang kita nak buat Okey, cikgu salin dulu ya. 3 per dengan log PPQ. Okey. Log PPQ. Okey, cikgu pakai pen warna merah lah ya. Cikgu salin kat sini dulu. 3 bahagi log PPQ tambah 3 bahagi log QPQ tambah dengan 2 sama dengan 5P. Okey, so sekarang ni dia nak cari nilai P tapi ada Q. Mungkin kita nak kena selesaikan dulu mungkin. Alright, so cikgu pindahkan di sebelah sini boleh. Okey, ini jawapan akhir kita tadi kan. Okey. So bagaimana kita nak selesaikan dapat nilai P? So cikgu tak nampak idea P tu lagi. Yang cikgu rasa kita perlukan, okey, kalau you tengok kalau tengok soalan ni, macam mana aku nak cari P ni? Dia akan start. So, you jangan takut, cikgu ingat you kena samakan dia punya base dulu. Nampak tak? Dia ada log P, situ log Q kan? Jadi apa yang cikgu buat, you tengok dia akan jadi macam ni. 3 log PQ P tambah 3 log PQ Q tambah 2 sama dengan 5P. Apa yang cikgu buat ni? Tidak, stres. Okay, relax sekejap. Cikgu explain dengan you. Dia macam ni. Kalau you ada log AB, boleh ya? Kalau cikgu nak terbalikkan B dengan A tu, B tu akan jadi base, dia akan jadi 1 per log BA. Tak nampak? Kalau cikgu nak tukarkan B dengan A tu, log B base A, kalau cikgu nak tukarkan B dengan A, dia akan jadi 1 per log A base B. Yang ni bukan magic. Yang ni bukan juga kita punya rules. Tetapi dia menggunakan kita punya change base yang biasa. Contohnya nak tukar base B, you bahagikan log B, betul? Kan? Jadi B ni kita akan kekal kat atas, A ni kita akan letak kat bawah. Bukankah log BB akan sama dengan 1? Maka dia akan jadi 1 per log BA. Nampak tak? Itu idea dia. Jadi maksudnya, kalau you perhatikan kat sini, sekarang ni, since ini adalah PQ, ini pun PQ. Cikgu nampak, cikgu nak tukar kepada base PQ boleh? Dan kalau tukarkan base, dia akan terbalikkan, nampak tak? PQ jadi base, P ni naik jadi biasa. PQ ni jadi base kat sini, Q ni pula akan jadi biasa kat situ. Boleh faham tak? Sebab idea dia macam ni, sekali lagi cikgu terangkan. Kalau contoh kita ada 3 per log PQ. Okey? Log P, PQ. Gitu. Jadi kalau cikgu tukarkan, dia akan jadi macam ni. 3 per log PQ bahagi log PQ. Okey. PQ yang asal tinggal dekat atas. P yang bawah letak kat bawah. Okey. Jadi PQ dengan PQ ni adalah sama dengan 1. Since ini pun 3 per 1, maka kita akan darab kat atas. Kalau selesaikan fraction dalam fraction, dia akan dapat 3 log base baru PQ. P ni letak kat atas. Sebab tu cikgu dapat macam ni. Nampak? Okay, cikgu harap you faham. Kalau masih tak clear, tolong komen di ruangan chatting. Nanti cikgu akan cuba buat extra video dan sebagainya lah. Okay, cikgu harapkan you faham. Jadi next step apa yang cikgu nampak, since kita ada PQ, sini ada PQ juga. So kita ada 3, kita ada 3 juga. Oh, why not untuk kita PQ dengan PQ tu, kita naikkan kuasa 3 dulu. Tambah, cikgu naikkan kita punya kuasa 3 tu dulu. Yang tambah 2 ni tak ada log kan? Nak wujudkan log PQ, PQ pun boleh juga. Kat sini wujudkan log PQ, PQ. Tapi since tak nak peninggang kepala, kita pindahkan kita punya 2 tu sebelah kanan, dapat 5P tolak 2. Since kita dah ada base yang sama, hukum log mengatakan, law of logarithm mengatakan, kalau base yang sama, kalau darab pecah jadi tambah, kalau tambah you boleh gabungkan balik semula jadi darab. So jadi log PQ darab dengan P kuasa 3, Q kuasa 3, cikgu gabungkan kuasa 3, cikgu bawa keluar lah. Boleh ya? So, akan jadi 5P tolak 2. Cantik ni, cikgu nampak dah perjalanan kita. 3 ni boleh turun ke depan tak? Boleh turun ke depan. Log PQ, PQ. Guys, log PQ, PQ ni sama dengan apa? Sama dengan sama dengan 1. So, akan jadi sama dengan 1 dekat sini. Prap, yang tinggal hanya 3 sahaja. Dah boleh selesaikan P dah dengan jayanya.
Pindahkan 2, so kita dapat 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka P kita 5 bahagi 5 sama dengan 1. Selesailah soalan yang ketiga. Baik, cikgu rasa kalau you tak clear lagi, mungkin bahagian sini bagaimana cikgu dapatkan kita punya log PQ, cikgu naik ke atas. Idea dia mudah aja. Cikgu, okay, untuk to make it simple, kalau kita ada log AB, nak tukar kepada B jadi base, dia akan terbalik log BA, tetapi mesti ada 1 per. Dan vice versa, kalau cikgu ada log BA ni, 1 per log BA, AB tu cikgu nak tukar A jadi base, dia akan jadi macam ni, atas ni balik macam biasa. Kalau contohnya kalau cikgu ada log PQP contohnya, kalau cikgu nak tukarkan PQ dengan P tu, dia akan jadi apa? 1 per log P PQ. Nampak tak? Okey, cikgu rasa kat sini you dah mula faham. Log P, kalau cikgu nak tukarkan P dengan PQ tu, tukar base dia, P tu akan jadi base, PQ dia jadi 1 per. Dan vice versa, kalau cikgu nak terbalikkan balik PQ dengan P tu, dia akan dapat macam biasa log PQP je. Patutnya per dengan 1 lah. Ini idea yang cikgu buat. Kalau yang ni tak tukarkan PQ dengan P, maka diletakkan dekat atas gitu. Idea dia bukan idea magic dan sebagainya, dia menggunakan change base yang biasa sahaja, ya. Okey, cikgu harap you faham untuk soalan yang ketiga. Boleh kita teruskan? Kita teruskan kepada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat dia kata tentukan sama ada persamaan berikut ialah sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah ataupun bukan. Perhatikan kita punya persamaan. Determine whether the following equations are the system of linear equation in 3 variables or not. Okey, in 3 variables, okey ngam, ini pun ngam, yang ni pun tak ada masalah. Tapi dia ada kuasa 2 guys. Nampak tak? Kita ada kuasa 2. Maka adakah dia 3 pemboleh ubah linear? Bukan. Maka ini bukan. Dia minta you explain. Explain simple je. Sebab salah satunya, you sebutlah sebab Z tu ada kuasa 2. Kalau yang ini kuasa 1, okey, semua linear dalam 3 pemboleh ubah. Since kita ada Z kuasa 2, itu je punca kita. Maka dia bukan system of linear equation in 3 variables. Since kita bukan linear sepenuhnya. Sebab yang ni linear, tetapi yang ini bukan linear sebab ada Z kuasa 2. Maka alasan dia bukan kerana apa? Kerana salah satu pemboleh ubah, one of the variables has the power other than 1, which is power of 2 lah, which is quadratic, which is Z square. You bagi explanation, dia nak tahu tu, dia nak sebut tu. Nak sebut Z kuasa 2 pun boleh tak, tak salah. Okay, so guys, untuk soalan yang seterusnya, untuk part B, yang ni boleh cikgu dah explain tadi. Bukan kerana apa? Alamak, cikgu tulis bahasa Melayu pula, boleh tak? Boleh bukan kerana salah satu pemboleh ubah Z kuasa 2 mempunyai, tulisan cikgu laju sikit, buruk sikit lah tulisan lawa mempunyai kuasa 2. Cukup lah. Macam ni pun dah ingat cukup baik dah, sebab dia satu markah je. Yang penting you nak kena sebutkan bukan kerana apa. You sebutlah kerana apa tu, ya. Okey, so selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dan jelaskan hasil dapatan. Baik, apa yang kita nak buat? Kita kena selesaikan lah. So apa step yang pertama kita perlu buat? Yang pertama, cikgu ingat kita boleh labelkan dulu. Since yang ni tak ada X kan, okay, so kita labelkan ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Baik, apa yang you nak buat? You boleh pakai dua kaedah lah. Sama ada kita punya X dalam sebutan Z, nak hapuskan X dulu, ataupun hapuskan Y. Dan cikgu nampak dekat sini, okay, since yang ni atas tu tak ada X kan, kita boleh pakai penggantian. We can use as a substitution method. Biasa soalan sistem linear equation ni, cikgu akan pakai kaedah penghapusan ataupun elimination method. Tetapi untuk soalan ni, cikgu ingat kita pakai substitution method lah, cikgu ingat. Sebab kita boleh jadikan Y dalam sebutan Z perfect. So, soalan yang pertama ni, equation yang pertama ni, cikgu rearrange balik. Y minus 7Z is equal to negative 2. Ini part B lah ini part B Kemudian Y is equal to 7Z minus 2. Boleh So this is our first equation yang kita dah rearrange jadi fourth equation lah. Jadi fourth equation ni kita akan tembak masuk dalam second equation dengan third equation. Boleh? Okay, so kita pun masuk lah. So kita masuk, kita dapat apa? So kita akan dapat, masukkan Y ke dalam persamaan ni. So kita akan insert fourth equation into the second equation. So kita akan dapat X tolak Y yang barulah 7Z
minus 2. Okay, 7z minus 2 plus 5z equal to 2. Okay, expand. Kita akan dapat x minus 7z plus 2 equal, plus 5z is equal to 2. So 5z minus 7z negative 2z x. 2 pindah sebelah sana akan dapat 0 lah. So first equation kita akan dapat x minus 2z is equal to 0. So this is fifth equation lah. Equation yang kelima. Okey, tadi ingat kita apa yang kita buat? Tadi kita masukkan persamaan yang keempat ke dalam persamaan mana? Kita masuk dalam persamaan kedua. Sekarang kita akan masuk dalam persamaan yang ketiga pula. Okey, so cikgu bagi arahan, fourth equation tolong masuk dalam equation ketiga pula. So kita akan dapat apa? So kita akan dapat negative 2x plus 2. Okey, our new y. This is our new y from the fourth equation just now. So which is 7z minus 2 minus 10z is equal to 6. Boleh ya? Alright, so next kita akan expand. So got negative 2x plus 14z minus 4 minus 10z is equal to 6. Okay, minus 2x. Okay, minus 2x still minus 2x. 14z minus 10z, you got 4z. 6 plus 4 which is equal to 10. Dan okay, so semua ni boleh bahagi dengan 2 kan? So kita divide 2, so you got you divide 2 you got negative x plus 2z is equal to 5. So this is sixth equation. Okay, since kita dah ada kita punya, nampak tak? Kita dah ada kita punya fifth equation dengan sixth equation dalam sebutan x dengan z, dah cantik dah. So kita akan selesaikan. Okay, kali ni cikgu nak buat dalam bentuk penyelesaian dalam kaedah penghapusan, elimination. So yang atas tu ada 2z equal to 0. So this is the fifth equation. Next kita ada negative x plus 2z is equal to 5. Okay, so equal to what? So this is a sixth equation. So kalau kita nak hapuskan, kita boleh hapuskan x ke ataupun z. Katalah cikgu nak hapuskan x, ni cikgu rasa tak ada solution ni. So plus, so got what? X minus, ni mesti plus lah. Maksudnya cikgu bagi arahan, fifth equation plus dengan sixth equation. Plus plus minus akan hapus. Negative 2z plus z, oh this is equal to 0 guys. 0 plus 5 equal to 5. Alamak, you akan stuck dekat sini. Betul tak? So bila you stuck dekat sini, cikgu dah nampak lah. Sebab tu dia tanya, selesaikan sistem persamaan berikut dan jelaskan hasil dapatan. Okay, dia ada dua tau. Dalam kes ni, bila you stuck sampai 0 is equal to 5, kita nampak bahawa ini no solution. No solution. Maksudnya tak perlu selesaikan. No solution. Ya, kerana apa? Kerana sistem persamaan tidak boleh diselesaikan sebab bila you hapuskan x, tiba-tiba z pun terhapus sekaligus. Dan bila you dapat kosong sama dengan 5. So kat sini kalau you dapat kosong sama dengan 5, maka there is no solution. Dia ada satu lagi case iaitu kosong sama dengan kosong. Tetapi ini adalah case no solution. Okay, boleh ya. So kalau you dapat, contohnya you selesai you dapat 0 is equal to 0. Yang ni apa? Yang ni undefined. Okay, so ni adalah undefined ataupun tidak tertakrif. Sebab dia akan jadi kita ambil case macam 5 bahagi kosong jadi undefined kan. So ini undefined, tidak tertakrif. Tetapi kalau case yang you dapat kosong sama dengan nilai dia 5, maka dia no solution. Jadi tak semua sistem persamaan dalam 3 pun boleh ubah kita boleh selesaikan. Jadi Selangor dia test untuk you, yang mana dia nak test. Bila selesai pelajar dia suruh selesaikan. Tetapi dia suruh jelaskan hasil dapatan. So kalau you boleh selesaikan, you dapat x, you dapat y, you dapat z, maka you akan jelaskan bahawa dia mempunyai penyelesaian iaitu x berapa, y berapa, z berapa. Tetapi dalam kes ni awal-awal pun dia dah bagi hint dah hasil dapatan. Mungkin dia akan stuck dekat situ. So kita selesai, rupa-rupanya kita dapat kosong sama dengan 5, maka dia no solution. Dalam bahasa Melayu dia kata tiada penyelesaian. Kalau dia dapat kosong sama dengan kosong, dia adalah tidak tertakrif ataupun dia undefined. Tidak tertakrif ya. Okey, boleh kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, soalan yang kelima. So setakat ni kita dah bincangkan 4 soalan dalam masa 35 minit. Cikgu harapkan you masih bersama dengan cikgu dan you boleh skip mana-mana soalan yang you rasa you boleh buat ataupun you buat dulu dan you akan skip bagi kepada minit-minit tertentu. Okey. So kita teruskan kepada soalan yang kelima dekat sini. Okey. Soalan kelima. Dalam soalan yang 4 ni, untuk soalan nombor 4, nombor 5 diberi suatu geometri dengan sebutan-sebutan A, AR, AR kuasa 2, AR kuasa 3
AR kuasa N tolak 2 AR. Okey, so dia bagi ni ya, dia bagi kita punya kita panggil sebuah sequence lah, jujukan kita, dan hasil tambah untuk N sebutan pertama adalah Sn, dan terbitkan rumus bagi N dalam sebutan Sn tu. Jadi sebenarnya by the way, kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya dia nak suruh kita create lah apa formula untuk Sn formula Sn ni biasa ni AR kuasa 2 ya. Ini formula Sn. Kalau masih lagi ingat dalam kita punya geometric progression ya, geometric progression, A lepas tu macam mana? So 1 tolak dengan R kuasa dengan N over dengan 1 tolak R. Okey, untuk R kurang atau sama dengan kurang daripada 1. Baik. Jadi bagaimana kita nak bina kita punya rumus ni? So untuk 3 markah ni sebenarnya dia bukannya satu benda yang di luar daripada kita punya di SKP ataupun sebagainya ya. Sebab kalau tengok dalam buku teks pun ada ditunjukkan secara jelas. Sebab tu kalau benda-benda macam ni, kadang-kadang jawapan tu kalau you tak pernah jumpa dalam buku teks, mungkin you tak tercapai di akal tu macam mana nak create you punya formula. Dan kalau boleh cikgu tunjukkan dulu, ini formula geometric progression macam mana kita nak bina formula geometric progression ni. Jom kita tengok sekejap. Buku teks you boleh refer kepada buku teks, muka surat 100 progression kan, dekat sini. Muka surat 144 ni, ini buku teks you. Dalam buku teks you, dia ada tunjuk dengan jelas how to derive. Nampak tak? Sama tak? Sama tak? Jadi maksudnya trial Negeri Selangor 2021, dia gunakan benda ni yang ada dalam buku teks ni untuk bina you punya formula you. Okay, you guna formula you. So apa yang you buat? Cikgu tunjuk kat sini sajalah ya. So cikgu tunjuk sini. Pertama sekali, you salin balik kita punya formula ni. Okay, alright. Cikgu tunjukkan dekat kita punya solution, senang, lebih senang kat sini. Okey, maksudnya first step you salinkan dulu kita punya Sn. Apakah Sn kita? Sn adalah hasil tambah sebutan pertama, first term, tambah dengan sebutan yang kedua, darab dengan R, sebutan yang ketiga, dan seterusnya dot sampailah you akan dapat AR kuasa dengan N tolak 2 tambah dengan AR kuasa N tolak 2 tambah dengan AR kuasa N tolak 1. Okey. Baik. Jadi kalau dalam kes ni, kalau tengok dekat sini, apakah step yang kedua? Ini poin yang paling penting. Kalau you nak selesaikan kita punya untuk createkan formula kita, semua yang ada dalam terms ni untuk first line cikgu kata sebagai first equation ni, kita darabkan dengan R. Okey, so kita darabkan R. Ini idea dia lah, ini idea dia. Jadi apa akan berlaku? Dia jadi R darab dengan Sn. Semua darab dengan R, yang first ni akan jadi AR. Yang kedua, AR darab dengan kita punya R akan jadi AR kuasa 2. Begitulah yang seterusnya. Dan yang di belakang tu pula, bila you darab, you perasan tak? Dia akan leading satu R. Tadi asalnya tak ada R, sekarang dia dah leading satu R. Jadi apa yang akan berlaku dekat sini? Kalau ARN tolak 2, jadi kalau dia nak leading, dia akan jadi apa? Dia kurang, dia jadi AR kuasa N tolak 1. Sebab apa? Sebab kuasa ni, asalnya contohnya kuasa 1, you tambah 1, betul tak? Untuk jadikan dia kuasa 2. Untuk yang second line lah, sebab R darab dengan R kan R kuasa 2. Maka kalau dalam kes ni, bila R kuasa N tolak 2, you darab dengan R kuasa 1, dalam kata lain you tambah dengan 1. So jadi R kuasa N tolak 1. Kan? Jadi maksudnya the last tu jadi N tolak 1 tambah dengan AR kuasa N sahajalah, sebab N tolak 1. Lepas tu you tambah 1 akan jadi AR kuasa dengan N sahaja. Okey? Baik, seterusnya apa akan kita akan buat? Kita akan ambil kita punya persamaan, cikgu labelkan ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Kita akan ambil persamaan pertama, kita akan tolak dengan persamaan kedua. Ini kaedah kita punya pemansuhan lah, elimination method ya. Baik, untuk kita punya sebelah kiri ni, kita akan dapat apa? Kita akan dapat okey, so kita akan dapat Sn tolak dengan RSn. Setuju tak yang ni? Sn tolak dengan RSn. Untuk yang ini, okey, A nak tolak dengan AR, jangan. Kita ambil yang ni, nampak? AR tolak dengan AR. AR kuasa 2 tolak AR kuasa 2. Nampak tak? Semua tu dia akan boleh dipotong. Tapi A ni dia tak tolak dengan apa-apa. A tolak dengan kosong, maka dia tinggal A saja. Faham? Ya? Yang belakang ni semua sepatutnya ada AR kuasa 3 dia potong dan apa-apa dia potong ni. Nampak tak? Dia potong yang belakang dia. AR kuasa N tolak 1. Nampak tak? Dia macam yang leading atas tu tolak yang sebelum dia. Yang ini dia tinggal AR kuasa N, tak ada pasangan yang ditolak. Faham tak? Kalau you perhatikan betul-betul, yang ini tak ada pasangan, yang lain semua ada pasangan, yang di hujung ni pula tak ada pasangan. Begitu. Jadi yang tinggal nanti dia akan jadi kosong kan atas ni. Ini kosong ni tolak dengan dia tolak dengan AR kuasa N. Begitu.
Next step apa yang kita buat? Sn dengan Sn, you boleh factorizekan Sn keluar, yang tinggal 1 tolak R. Ya. Yang ini, you factorizekan A keluar, yang tinggal 1 tolak R kuasa dengan N. Maka guys, dah dapat dah ni. So, asalnya darab kan? Darab, you pindahkan jadi bahagi. So, Sn kita akan sama dengan A, 1 tolak R kuasa N, bahagi dengan 1 tolak dengan R untuk syarat R dia kurang daripada 1. Maka kita dah buktikan dah untuk bagaimana nak buat penerbitan bagi kita punya function. Jadi guys, penting tak buku teks you? Penting. Sebelum you masuk exam, tak kisahlah you baca ni dalam trial, exam dan sebagainya pun, form 4 dan sebagainya, ataupun SPM sendiri pun, tolong go through jugalah dengan kita main buku teks untuk proving ni. Proving how to create a function dan sebagainya. Bukan hanya bab ni, tetapi untuk bab keseluruhan. So at least you dapat idea bila you nak createkan you punya formula tu. Terutama dalam Trigo pun ada juga tu, how to create sin square x plus cos square x plus is equal to 1. Biasa kita hafal je, tetapi dalam buku teks ada tunjukkan bagaimana kita nak bina persamaan tersebut, ataupun kita punya basic trigo identity tu. Basic identity, ya. Okey, selesai bahagian A ya. Kita pergi kepada bahagian B. Bahagian B dia kata seterusnya, hence find the value of n which the sum of the first two n terms, sum of the first two n terms tau. Biasa sum of the first 10 term, 5 terms kan. Tapi sum to S to n lah ni. S to n is equal to 1 to 7 over 1 to 8 times sum of the first n terms of the geometry. So sum of the n terms, so geometry common ratio, which is R is equal to negative half. Okay, so apa yang kita kena buat? Kita akan pakai formula yang tadi lah. Okay, so cikgu pakai pen berwarna merah, boleh, untuk bahagian B. Okay, dia kata statement dia S2n sama dengan berapa kali tadi? 127 per 128 sama dengan 127 per 128 darab dengan Sn. Yang mana R dia suruh guna, berapa R kita? Dia suruh R kita dia guna sebagai negatif 1 per 2 tadi. Okay, so negatif 1 per 2. Okay, ngam. Jom kita masukkan formula. Formula ni lah. Kita pakai formula ni. So, A kita ada tak? Okay, A kita tak ada. So, kita tinggalkan A. Okay, 1 tolak R kita adalah negatif 1 per 2 kuasa dengan N. Yang ni yang ni So, bahagi dengan 1 tolak R 1 tolak R kita sekali ini negatif 1 per 2. Berhati-hati positif negatif. Sebab tu cikgu buat slow sikit. 127 per 128 darab dengan Sn. Okey, so sekarang Sn adalah formula yang inilah. A darab dengan 1 tolak R kita negatif 1 per 2 kuasakan dengan N. Boleh? So, kemudian keseluruhan ni kita akan bahagikan dengan 1 tolak negatif 1 per 2 gitu. Okey. So, yang bawah ni boleh selesaikan. Okay, by the way, A dengan A ni kita boleh potong sebab nanti you pindah jadi bahagi settle. So, yang ini dia akan dapat apa? 1 tolak dengan dalam kurungan negatif 1 per 2 kuasa dengan N. Bahagi dengan, okay, by the way, yang bawah ni pula sama tau. Kalau you selesaikan ni pun, sebenarnya you selesai, you boleh potong lah. Betul kita boleh potong dia. Okay, so kalau you tak nak potong, betul pulang pada you. Tetapi cikgu potong siap-siap. Selesai dapat begitu. Lepas tu dekat sini dapat, dekat sini you akan dapat 127 per 128. Yang tinggal dekat sini pun macam sama ya. Iaitu kita punya darab dengan 1 tolak dengan dalam kurungan negatif 1 per 2 kuasakan dengan N. Alright. Oh, sorry. By the way guys, yang ini sebenarnya 2 kuasa 2N Ini kuasa 2N. Cikgu silap. Ini sebab N dia adalah 2N. Yang ni adalah N biasalah. Yang ni akan jadi 2N lah. Begitu ya. So darab gitu. Lepas tu apa kita boleh buat? Okey, cikgu boleh cikgu pindahkan kita punya 127 ke sebelah sana lah. Ataupun kalau tak nampak okey, sebab benda ni adalah benda yang sama. Kalau boleh tak kalau cikgu nak letkan, kita letkan sikit, boleh? Kita letkan sikit. Alright. Kalau kita letkan kita punya negatif 1 per 2 tu. 1 per 2 kuasa dengan N tu. Cikgu labelkan sebagai sama dengan M lah. So, letkan. Mana kita letkan kita punya in bracket tu. Negatif 1 per 2 kuasa dengan N tu saja. Yang ni sama kat sini pun ada tak? Nanti dia kuasa 2. Kita samakan dengan kita punya satu unknown map B. Cikgu letakkan sebagai M lah. So, apa akan berlaku? Jadi 1 tolak dengan M kuasa 2. Boleh? 1 tolak M kuasa 2. Lepas tu kita akan dapat sama dengan kita punya 127 per 128 dalam kurungan 1 tolak M. Okey.
Jadi 128 tu cikgu ingat kita boleh bawa naik ke atas jadi darab. So jadi 128 tolak 128 M kuasa 2. Kembangkan 127 tolak 127 M. Okey, so dia agak kita punya nampak value dia agak tinggi, tetapi tak apa, kita go through pelan-pelan dahulu. So sebab kuadratik cikgu pindah semua sebelah kanan sebab sin sini adalah negatif. So dapat 128 M kuasa 2 sama dengan tolak dulu 127 M. Lepas 127 ni tolak dengan 128 ni cikgu pindah sebelah kiri, jadi negatif 1 lah sama dengan sifar. Okay, so yang ini adalah kita punya quadratic equation yang pertama kalau kita berjaya bina. Boleh kita pakai kita punya calculator untuk selesaikan kita punya pemfaktoran EQN tu, degree 2. Cikgu letakkan 128, negatif 127 dan juga negatif 1. So kita akan dapat 1 dan juga okay, so kita dapat kita selesaikan M dulu, M sama dengan 1. M yang kedua kalau menggunakan kalkulator kita dapat negatif 1 per 128 begitu ya. Okey, jangan lupa ya, ada markah untuk bahagian sini kita perlu masukkan dalam factorization, masuk balik. So darab dapat 128 tambah dengan ini ada M tambah dengan 1 sama dengan sifar. So barulah you buat M tolak 1 sama dengan sifar. Ni 128 M tambah 1 sama dengan sifar. Okay, so by the way guys, kita bukan nak cari M Kalau ingat je, kita bukan nak cari M. Kita nak cari nilai N kita. Jadi cikgu gantikan balik yang ini tadi, yang kita labkan sebagai M ni. Maksudnya cikgu akan ganti balik, kita akan dapat M ni adalah negatif 1 per 2 kuasa dengan N sama dengan 1. Satu lagi kita punya negatif 1 per 2 kuasakan dengan N sama dengan negatif 1 per 128. Okey. By the way guys, apakah nilai yang kita akan apakah nilai yang kita perlu selesaikan untuk kita dapat jawapan N tu? Jadi kita kena, dia bukan logik lah, tapi you kena fikir dulu. Kalau yang ini kan, kalau you selesaikan dia perlu dapat apa? Sebab apa-apa nombor pun kalau dikuasakan dengan kosong, you akan dapat sama dengan 1. Setuju tak? Contohnya 5 kuasa sifar dapat 1. Kalau 1 per 2 pun kalau dikuasa kosong, you dapat sama dengan 1. Betul tak? Jadi apa-apa nilai kuasa dengan kosong sama dengan 1, maka kita boleh buat conclusion. Untuk kes yang ini, cikgu boleh katakan negatif 1 per 2 kuasa dengan N ni, cikgu boleh comparekan dengan negatif 1 per 2 juga kuasakan dengan kosong. Sebab ini sama dengan 1 tadi. Okay? Jadi cikgu boleh katakan yang pertama, N sama dengan sifar. Okey, kemudian N yang kedua ni, you tengok 2 dengan 128 tu, dia ada satu kita punya kuasa yang boleh dapat tak? You cuba tengok kalkulator. 2 kuasa berapa dapat 128? 2 kuasa 6, 64. 2 kuasa 7, you dapat 128. Dan, bila you nak kuasakan dengan berapa tadi? Nak kuasakan dengan 7, dia memang akan dapat negatif juga. Sebab apa? Sebab dia kuasakan dengan nombor ganjil kan? Sebab dalam tu dah negatif. So, bila kuasakan, you dapat macam ni. Negatif 1 per 2, kuasakan dengan 7. Maka N kita sama dengan 7. Cuma guys, untuk N tu, boleh ke N sama dengan kosong? Ini persoalan dia. Dalam kita punya penyelesaian kuadratik ni tak ada masalah. Dalam kita punya conclusion dia, kita memang N boleh sama dengan kosong. Tetapi yang ni you kena reject. Untuk soalan ni you kena reject. Hanya boleh terima pakai N sama dengan 2 sahaja. Persoalan dia kenapa? Sebab N ni merujuk kepada apa? N merujuk kepada number of terms. Ya, bilangan sebutan yang you ada. Adakah kita punya sebutan kosong tu ada dalam kita punya jujukan nombor? Kita bermula dengan jujukan nombor, sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga dan seterusnya. Maka jawapan yang boleh dipakai adalah N sama dengan 7. Gitu je. Alright? Okey, jom kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 6. Okey, untuk soalan nombor 6 ni, Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada graf Y melawan X bagi persamaan Y isu P Q cos X dengan keadaan kita punya P dengan Q ialah pemalar. Ini topik apa ni? Ini hukum linear ya. Hukum linear ataupun linear law. Okey, dalam linear law, kalau kita perhatikan, ini adalah kita punya graf yang bukan linear. Inilah purpose untuk kita belajar hukum linear, yang mana kita akan tukarkan apa sahaja graf yang melibatkan bukan linear kepada bentuk linear. So, dalam kes ni, kalau kita perhatikan, apa yang cikgu boleh buat? Okey, so soalan minta apa dulu? Sekejap. Lakarkan graf garis lurus log 3Y melawan log X. Okey, so melawan X, seterusnya tandakan nyatakan koordinat bagi sepadan I dengan B. Oh, okey. So dia nak minta you lakarkan graf. So basically, kalau you tengok kat graf kita ni, okey, biasa kita akan ada satu bukan linear punya equation, kemudian kita akan reduce kepada kita punya linear equation. Cuma untuk soalan ni, sebenarnya you boleh terus
sebab since dia kata log 3y melawan x. So cikgu terus boleh letak kat sini log 3y, log y asas 3 ni melawan x. Ini keyword dia, Ni nampak ni. Log 3y against x ya. Log 3y melawan x. Maka untuk soalan ni cikgu hanya letakkan log 3y dengan kita punya log dengan x sahaja dekat situ dulu. Okey, boleh faham Okey. Lepas tu, you tengok dekat x ni dia tak ada perubahan apa-apa. Jadi maksudnya cikgu nampak bahawa untuk nilai x ni dia tidak akan merubah dalam kita punya graf. Boleh? So maksudnya titik B ni dia akan berubah kepada titik yang baru, x dia tetap kekal yang sama. Untuk kita punya titik A, x dia tetap kekal yang sama begitu. Boleh ya? Okey, yang akan merubah adalah nilai y bagi kedua-dua titik tersebut. Sebab apa? Sebab y asalnya adalah y, sekarang kita ubah kepada y besar, capital Y, iaitu log 3y. Baik, maksudnya you akan ubahkan nilai y dia. Okey, berapakah y asal dia? 9. So maksudnya dia akan jadi log 3 y asal adalah 9. Dan of course you boleh pakai kalkulator untuk you selesaikan kalau ada kalkulator yang Casio yang yang boleh tukarkan base selain daripada 10 tu. Ataupun kalau you nak buat manual, dia akan jadi 9 juga sama dengan 3 kuasa 2. So turunkan 2, log 33 sama dengan 1, maka nilai dia adalah 2. So kat sini nilai dia 2. 9 kan. 9 nilai dia tukar kepada 2. Baik, 27 buat benda yang sama juga. Log 3 27 tukarkan kepada 27 bersamaan dengan 3 kuasa dengan 3. Maka kita akan tukarkan 3 kuasa 3, turunkan 3 ke depan. Log 33 sama dengan apa? Sama dengan 1. Maka tinggal 3 saja untuk point kita di atas ni. Okey, jadi kita dapat point dia lah. 1, 2, agak-agak kat sini je. 1, 2, point yang baru. Okey. Point yang baru untuk A pula adalah kita punya 3 ke kanan sikit, atas sikit. Gitu. Jadi dia you sambung saja dekat situ, maka inilah tak lurus kan garis saja. You kena buat garisan lurus lah pakai pembaris. Okey, maka ini adalah kita punya titik asal B tadi, iaitu B kita dah tukar kepada 1 2. Cikgu buat B prime lah. Nampak kita dah bertukar kita punya titik. A prime kita akan jadi 3 3. Selesai dah, you dah dapat 2 markah dekat situ. Okey. So nampak tak? Bukan susah pun. Kalau you faham bahawa graf ini ditukarkan kepada graf linear. Nampak graf log 3y kepada x. Maka kita dah linearkan. Okey, kita dah linearkan dia. Maka graf kita mesti garis lurus. Cikgu nak sambung ni sampai situ ke ataupun origin? Cikgu pun tak pasti lagi. Sebab kita kena buat pengiraan. Tetapi untuk purpose untuk soalan 4A ni, tak perlu you tahu sama ada pergi origin ataupun tidak lagi. Sebab dia nak tulis garis lurus sahaja. Jadi kita letakkan limit kita B ke A saja pun dah cukup memadai dah. Okey. Alright, so dia suruh tandakan dan jatuhkan titik-titik bagi sepadan bagi A dengan AB, tapi cikgu labelkan sebagai A prime dengan B prime lah, supaya menunjukkan bahawa dia berbeza sikit. Kalau yang tinggalkan A dengan B pun cikgu rasa should be okay, ya. Okey, kemudian hitungkan nilai P dengan Q. Mana P dengan Q? Alright, P dengan Q ni kalau tengok dekat sini. Sekarang barulah tugas you Y sama dengan PQ kuasa X. Ini abaikanlah so kita tengah bincang soalan bahagian B. Okey, PQ kuasa dengan X. Okey, sekarang you kena linearkan graf kita. You can reducekan daripada non-linear equation kepada linear equation. So how to linear it? Macam mana kita nak linearkan dia? Kita tengok balik graf kita. Kita lukis apa? Log 3y. Selalunya kita akan fokus kepada y tu. You adjust y je. Yang belah kanan tu dia akan ikut-ikut. Maksudnya dia berkiri ni, cikgu perlu buat apa? Cikgu perlu wujudkan log 3 y yang asal. Bila cikgu letakkan log 3 sebelah kiri, maka sebelah kanan pun perlu wujudkan log 3 y juga. Sorry, bukan log 3y. Log 3 PQ kuasa X keseluruhan. Boleh? So, cikgu cuma buat apa? Untuk second step ni, cikgu wujudkan log 3 kiri dengan kanan. Gitu. Okey, yang sebelah kiri dah selesai. Yang sebelah kanan masalah kita ni. Log 3y dah selesai. Yang sebelah kanan. Okey, cikgu nak tanya, boleh tak kita turunkan X terus? Kalau yang kata jawab boleh tu, you tak betul tu, ya. Maksudnya you dah tersalah kita punya hukum, kita punya logarithm tu. Betul, log boleh turun kalau ada b kuasa x, x tu boleh turun. Ya, log a b kuasa x, x boleh turun. Tetapi kalau b tu yang kuasa x. Kalau cikgu kata k b kuasa x, x tu milik siapa? X hanya milik b saja. Maka you kalau nak turunkan, you kena pisahkan dia dulu. Kecuali kalau kesemua ini kuasa dengan X, baru kita boleh turunkan X. Alright? Jadi dalam kes ni, kalau you perhatikan, kita perlu pisahkan dia dulu. Darab pecah jadi apa? Pecah jadi tambah. Maka kita dapat Q kuasa X kan? Maka X ini boleh diturunkan. Cantik? Cantik. Sebenarnya kita dah dapat dah ni. Okay, kalau cikgu susun balik ke depan, so kita dapat log 3Q. Alright, ini log log 3Q. X cikgu letak kurungan supaya nak membezakan bukan Q darab X tapi log 3Q tu darab dengan X, tambahkan dengan kita punya log 3P. Baik.
Kalau you perhatikan kat sini, kita dah dapat dah. Ini capital Y, paksi Y yang kita lukis tadi. Paksi X memang X sahaja. Maka apakah nilai yang mewakili log 3Q? Apakah Y yang mewakili log 3Q? Kecerunan Y sama dengan MX plus C. Maka ini adalah nilai C kita, pintasan Y kita. Okey. Baik, sekarang kita nak cari nilai Q dengan nilai P. Okey, kat dalam gambar rajah ni, gambar rajah yang telah diliniakan kan, ada tak kita ambil pintasan Y? Alamak cikgu, tak ada lah. Okey, kalau tak ada, maka you tak boleh gantikan lagi sama dengan kita punya pintasan Y, sebab kita belum ada nilai dia. Tetapi yang pasti, kalau cikgu tengok dalam gambar rajah, nilai apa yang you boleh dapat? Nilai apa yang you dah boleh dapat lah, siap-siap kat situ. Nilai kecerunan. Betul tak? Nilai kecerunan. Boleh tak cari kecerunan ni? Apakah formula kecerunan? YM sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi kita akan terus pergi kepada kecerunan daripada graf. Cikgu sebut kecerunan daripada graf adalah Y2 tolak Y1. Cikgu labelkan dulu boleh? Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Okey, so Y2 tolak Y1, 3 tolak 2 lah. Okey, so kita ambil 3 tolak 2 bahagikan dengan 3 tolak 2, 3 tolak 1. Okey, so 3 tolak 1. Dan nilai kecerunan ni cikgu ambil daripada graf, betul tak? Tapi daripada equation, apakah kecerunan kita? Log 3Q. So cikgu letakkan kat yang ini adalah bahagian kita punya kecerunan. Maka kita nak bandingkan kecerunan daripada equation dengan kecerunan daripada graf. Okey, so 3 tolak 2 sama dengan 1, 1 bahagi 2 lah, 1/2 lah. So gunakan hukum, ingat kita macam nak tukarkan daripada log kepada bukan log. Ya, kita nak anti log, so kita akan kenangkan 3 kuasa dengan 1/2 ataupun Q kita adalah punca kuasa 3. Selesai masalah kita. Baik, apa-apa pun persamaan kita balik semula kepada persamaan Y sama dengan apa? Y sama dengan MX tambah C. Yang mana nilai kita punya Y itu mewakili kita punya apa? Log 3Y yang kita dah buat. Berapakah kecerunan kita? Berhati-hati guys, kecerunan bukan punca kuasa 3 ya. Kecerunan merujuk kepada 1/2 dekat situ. Ya, kan? Ini kecerunan ke semua ni, ini semua kecerunan ya, bukan Q sahaja kecerunan kita ya. Q ada sebahagian daripada kecerunan. Kalau tanya kecerunan yang mana? Kecerunan adalah ke semua log 3Q ni, ke semua 1/2 ni ya. Jadi M dia adalah 1/2, X tetap mewakili paksi X yang sama. Okey. Kita boleh pilih mana-mana titik yang kita nak. Baik, kalau katalah cikgu pilih titik ni, 3 ni. Kita pilih 3 ya, kita ambil 3. So kita boleh gantikan log 3Y itu 3 tau. Bukan Y itu saja 3 ya. Keseluruhan log 3Y itu dalam paksi itu mewakili 3. Sama dengan 1/2, X dia pun sama dengan 3 juga tadi. Tambah dengan C. So bila you selesaikan, C you akan dapat 3 tolak dengan 3/2 ataupun you akan dapat selesai 6/2, 3/2 balik lah. Ataupun 1.5 lah. Jadi ini nilai C bukan nilai P So berapakah nilai C dah? Nilai C kita diwakili oleh yang ni, ingat tak? Inilah kita punya nilai C kita, iaitu log 3P sama dengan 3/2. Jadi nak cari kita punya P adalah sama dengan 3 kuasa dengan 3/2. Ataupun you boleh buat sama dengan kuasa 3 kan? Punca kuasa lah. Kuasa 3 tu terpulang lah. Kalau tinggal macam ni pun sebenarnya cikgu rasa dah okey dah ni. Ataupun punca kuasa 3 kuasakan dengan 3. Gitu. Boleh juga terpulang berayu. Okey. Baik. Maka inilah jawapan akhir kita. Untuk P, mana Q kita? Q kita dekat sini. Baik. Kalau katalah cikgu saya nak masukkan 1/2, boleh juga. You boleh masukkan 1/2 dekat sini. Dia boleh masukkan 1/2 dekat sini. Dekat sini 1/2. Bukan, you nak masukkan 1 dengan 2 sorry. Maaf cikgu 1 dengan 2 you boleh masukkan 1 dengan 2 dekat sini. 1 dengan 2 dekat sini. Sini 2, sini 1. You akan selesai dapat juga C kita 3/2. Compare you akan dapat benda tu. Ataupun cikgu saya nak masukkan nilai ini, boleh tak? 1/9 dengan 3/7. Boleh juga. Kalau you masukkan 1/9, you tak boleh masuk kat yang ni tau. You kena masukkan you kena masuk dekat mana-mana pun boleh. Tapi kalau katalah cikgu pilih yang ini, 1 dengan 9 kan. So 9 dia Y, 1 dengan 9 1 dia X biasa sahaja. P kita dah ada tadi. Okey, Q kita dah ada. P kita tak ada. Q kita adalah punca kuasa 3. Lepas tu dia kuasakan dengan apa? Dia kuasakan dengan X. X dia adalah 1 lah. Kuasa dengan 1. Selesailah. Maka P kita adalah 9 per dengan punca kuasa 3. Alamak cikgu, tak sama pun benda ni. Okey. Tapi kalau sebaiknya jangan tinggal macam ni lah. Sebab kita belajar dalam cert tak boleh ada kita punya cert dekat denominator kat bawah. So kita cuba darab dengan punca kuasa 3, darab punca kuasa 3. So kita dapat 9 punca kuasa 3 bahagi punca kuasa 3 darab punca kuasa 3. Dapat kita punya 3 saja. Maka boleh potong-potong P sama dengan 3 cert 3. Baik, cuba tekan kalkulator. 3 punca kuasa 3. You akan dapat apa? You akan dapat lebih kurang 5.196.
Dan nilai ini pun kalau you try punca kuasa 3, lepas tu you kuasa dengan 2. Sorry, punca kuasa 3, you kuasakan dengan 3. So you akan dapat apa? Tetap dapat nilai yang sama juga 5.196. So by the way, kalau you nak tanya dengan cikgu, adakah jawapan ini tepat ataupun jawapan ini yang tepat, maka bagi cikgu kedua-duanya tepat. Tetapi cikgu menggunakan kedua-dua kaedah yang berbeza. Cikgu rasa prefer untuk jalan yang inilah, sebab kita biasanya gunakan linear law, alang-alang gunakan linear law, kita terus mencarikan nilai kita. Cuma sebab ini soalan ni dia macam dia bukan kata seterusnya, dia kata hitung saja nilai P dengan Q, maka terpulang pada kita lah, kita nak boleh gunakan kaedah apa-apa sahaja. Ya. Even nilai Q tadi you nak cari gunakan kita punya gantikan terus persamaan bukan linear pun, cikgu rasa tak ada masalah. Ya. So untuk soalan ni pendapat cikgu terpulanglah untuk cari nilai P ni, mungkin you nak ganti kat sini dapat dalam bentuk ni. Kalau gantikan dalam kita punya linear ni, then you kena dapat jawapan punca kuasa 3 kuasa dengan 3. By the way, kedua-dua nilai tu merujuk kepada nilai yang sama, iaitu 5.196. Okey. Baik, untuk soalan 7 guys, cikgu ingat kita akan berhenti sampai sini dulu. Untuk soalan 7 you boleh sambung kepada video part yang kedua. Okey. So nantikan video cikgu yang cikgu akan hasilkan video part yang kedua, insya-Allah. Assalamualaikum, terima kasih.